Okay, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur, kita memuji Allah. Innal hamdalillah, sesungguhnya kita memuji Allah. Wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Kita juga memohon pertolongan daripadanya. Kita juga memohon ampun daripadanya. Dan kita mohon berlindung dengannya daripada keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan keburukan amalan-amalan kita. Kita mohon berlindung dengan Allah daripada kejahatan diri kita dan keburukan amalan-amalan kita. Kita bersaksi bahawa tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Dan kita juga bersaksi bahawa Muhammad SAW itu adalah hamba Allah dan utusannya. Jadi alhamdulillah, malam ni kita teruskan lagi kelas online kita ni. Dan kita akan baca hadis yang seterusnya insya-Allah. Iman dengar, Iman? Okay, ya? Alright. Okay, malam ni tajuk yang kita nak belajar ni, hadis ni sebenarnya dicerita pasal halal dan haram dan syubhat. Okay, nanti kita belajar pasal hadis ni insya-Allah. Okay, malam ni nak belajar apa? Yang pertama kita akan belajar hadis yang ke-6 daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang ke-6 yang kita beri tajuk halal, haram dan syubhat. Dan kita akan belajar juga tentang seorang daripada sahabat Nabi, seorang lagi daripada sahabat Nabi SAW yang bernama An-Nu'man bin Bashir. Okay. Jadi kita teruskan pelajaran malam ini. Ya. Ya, Akil. An-Nu'man tu sahabat Nabi yang buat kelakar tu lah. Bukan. An-Nu'man ni bukan. Ini yang lain. Okey, nanti kita belajar sikit pasal An-Nu'man bin Bashir. Okey. Okey. Hadis ni panjang sikit, jadi siapa nak baca? Ke Pak Long baca? Okey, Pak Long baca ya. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhat
faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Okey, kita tengok terjemahannya. Kita minta Iman Fatullah baca. Daripada Abu Abdullah Al-Numan IBN ke apa? Ibn Ibn Bashir R.A. radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan sesungguhnya perkara yang haram itu jelas. Okay. Dan di antara kedua perkara tersebut ada perkara yang syubhat tidak jelas yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjaga perkara syubhat, maka sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya. Dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia telah jatuh dalam perkara haram. Umpama seorang pengembala yang berbalas di sekeliling kawasan larangan, dibimbangi dia akan ceroboh masuk ke dalamnya. Okey, sampai sini je. Sampai sini je. Okey, sekarang ni minta Akil lah baca. Sambung. Sini. Tak dengar Akil. Mute. Okey, baca. Ketahuilah bahawa setiap raja ada sempadannya. Ada sempadan dan sesungguhnya sempadan Allah itu adalah perkara yang diharamkannya. Ketahuilah bahawa dalam setiap jasad itu ada seketul daging yang apabila ia baik maka baiklah seluruh jasad dan apabila ia rosak maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah ia adalah hati. Okey, jasad ni apa? Badan. Tubuh badan. Tubuh badan. Dalam tubuh badan ni ada seketul daging. Bila baik, maka baiklah seluruh tubuh badan. Bila rosak, rosaklah seluruh tubuh badan. Okey, hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi inilah hadis yang ke-6 daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Okey. Jadi dalam hadis ini An-Nu'man bin Bashir dia nak bagi tahu kat kita apa yang dia dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia dengar daripada Rasulullah SAW ialah tentang perkara yang halal, perkara yang haram dan perkara yang syubhat. Okey. Ada 3 perkara dalam kehidupan kita ni, ada 3. Bila kita nak buat sesuatu, dia halal ke
Dia haram ke dia syubhat? Bila kita nak makan, makanan tu halal ke, haram ke, syubhat? Bila Syubhat tu kita apa? nak, ni nak belajar ni. Okey. Jadi ada yang halal, ada makan, ada perbuatan yang halal, ada perbuatan yang haram, ada perbuatan yang syubhat. Ada makanan yang halal, ada makanan yang haram, ada makanan yang syubhat. Ada kata-kata yang halal, ada kata-kata yang haram, ada kata-kata yang syubhat. Halal tu tahu kan? Halal. Iman tahu tak halal? Tahu. Okey. Haram tahu haram? Tahu. Tahu. Halal, Rasulullah SAW kata halal tu jelas. Semua kamu tahu. Haram pun orang biasa tahu. Yang orang tak tahu apa? Syubhat. Syubhat. Dia yang halal ni jelas, dia warna hijau terang, jelas. Haram warna ni jelas. Yang ni dia tak jelas, dia tak clear. Dia warna kelabu, macam warna apa ni? Ini nama dia syubhat. Okay? Jadi dalam agama kita ni dia ada yang halal, halal dengan haram ni dah jelas dah. Tapi yang tak jelas ni syubhat. Okey, yang halal ni kita boleh buat ke kita tak boleh buat? Tak boleh buat. Iman. Halal, yang halal. Boleh buat. Okey. Akil, makanan yang haram ni kita boleh makan ke tak? Tak. Okey. Kata-kata yang halal, kita boleh kata ke tak, Iman? Boleh. Okey. Jadi, yang halal tu kita boleh buat, kita boleh makan, kita boleh cakap. Yang haram, kita tak boleh buat, kita tak boleh makan, kita tak boleh cakap contohnya. Okey. Yang syubhat ni pula apa? Syubhat ni sebenarnya tak jelas. Dia ni halal ke haram? Halal ke haram? Tak pasti. Itu nama dia syubhat. Okey. Contohnya macam ni, tengok sini. Okey. Yang cuba teka, yang ni halal ke haram? Iman. Halal. Haram. Haram. Okey. Yang ni halal ke haram, Akil? Halal. Halal. Jelas kan? Yang halal tu jelas, yang haram tu haram. Jelas. Yang ni halal ke haram? Halal. Akil? Kita boleh makan daging keldai ke tak? Tak. Boleh. Boleh ke tak boleh ni? Tak tahu. Tak tahu. Inilah yang kita panggil syubhat. Kita tak jelas. Dia halal ke haram? Dia tak jelas. Okey? Lepas tu Nabi SAW bagi tahu kat kita ada yang halal, ada yang haram, ada yang syubhat. Lepas tu Rasulullah SAW kata apa? Kita tengok balik.
Syubhat ni dia tak jelas. Ramai orang dia tak tahu. Dia halal ke haram, orang tak tahu. Lepas tu Rasulullah SAW pesan. Nabi pesan apa? Siapa yang jaga perkara syubhat, sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya. Maksudnya, siapa yang hati-hati, dia tak tahu ni halal ke haram, jadi dia tinggalkan. Dia tinggalkan. Jadi yang syubhat ditinggalkan. Ya. Kalau tersentuh arak, dia haram ke halal? Ini tak jelas kan? Halal ke haram? Dia termasuk dalam syubhat lah. Kalau kita tak tahu, dia jadi syubhat. Jadi yang syubhat ni kita elok buat ke kita elok tinggalkan? Tinggalkan. Kalau perkara syubhat, kita tak pasti halal ke haram, kita tinggalkan. Okey, itu pesan siapa? Siapa yang pesan? Nabi Muhammad SAW. Okey. Lepas tu Nabi SAW cakap apa? Barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat. Siapa yang buat benda yang syubhat ni, maka dia telah jatuh dalam perkara haram. Dia seolah-olah dah buat perkara yang haram. Umpama seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan. Dibimbangi, dia akan menceroboh masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahawa setiap raja ada sempadan, dan sesungguhnya sempadan Allah itu ialah perkara yang diharamkannya. Allah ada buat sempadan. Sempadan tahu tak sempadan? Macam pagar lah. Macam pagar. Kan? Ataupun macam tahu tak rumah tok dengan rumah sebelah rumah tok tu. Dekat tengah-tengah tu ada sempadan. Okey? Jadi yang Allah punya perkara sempadan Allah tu, Allah larang kita masuk kawasan yang haram. Kawasan yang haram tu Allah tak bagi masuk. Okey? Okey, macam ni lah. Nampak tak ni? Pengembala tu apa? Pengembala tu apa? Menjinak. Apa tu? Apa tu? Bela apa? Panggil? Pengembala dia buat apa? Apa kerja pengembala? Menjaga kambing. Membela. Dia bela kambing. Dia jaga kambing. Pengembala tu dia jaga kambing. Ada pengembala yang dia jaga kambing orang. Ada pengembala yang dia bela kambing dia sendiri. Macam ayah pengembala apa? Lembu. Pengembala lembu. Okey. Lembu. Dia tengok ni. Ni kambing ni dia makan makanan dekat mana ni? Dekat kawasan yang berbukit. Kawasan yang berumput. Kawasan yang berumput. Okey, kawasan ni kawasan yang padang, kawasan padang ragut yang dibenarkan.
dia boleh makan makanan yang kat sini dikira halal lah untuk kambing ni makan. Kambing ni halal untuk makan rumput dekat sini. Tapi dia ada kawasan yang kambing tak dibenarkan, bukan kambing je, orang pun tak dibenarkan masuk. Tengok ni. Boleh baca tak? Boleh. Iman, apa ni? Dia tulis apa? Hutan simpanan bekal. Dilarang masuk tanpa kebenaran. Jika sabit kesalahan, denda tidak lebih RM10 juta atau penjara tidak lebih 3 tahun RM10,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya. Ni jadi kawasan ni kita boleh masuk ke tak? Kalau pengembala tu dia nak bagi makan kambing dia boleh masuk tak kawasan ni? Tak boleh, dilarang masuk. Jadi kalau dia bawa kambing dia berhampiran dengan kawasan ni, bagus ke tak bagus? Tak bagus. Kenapa tak bagus? Dia tak masuk lagi. Dia bawa kambing dia berhampiran je. Sebab dia nampak makanan. Nanti kambing tu buat apa nanti? Masuklah. Dia makan. Kambing akan buat apa? Dia akan masuklah kawasan larangan tu. Sebab kat situ ada makanan juga. Jadi pengembala tu dia tak boleh nak kontrol, dia tak boleh nak kawal dia punya kambing kalau dia duduk berhampiran dengan kawasan yang dilarang. Jadi sepatutnya dia kena bawa kambing dia dekat mana? Dekat dengan kawasan larangan ke jauh daripada kawasan larangan? Sebelah rumah. Jauh kawasan larangan. Dia kena bawa kambing dia jauh daripada kawasan larangan. Kalau dia bawa kambing dia jauh daripada kawasan larangan, kambing dia tak boleh masuk. Tapi kalau dia bawa kambing dia makan dekat dengan kawasan larangan, kambing dia mesti akan termasuk dalam kawasan larangan. Nanti dia juga yang susah. Jadi syubhat tu seolah-olah macam pengembala tu dibawa dekat dengan kawasan haram. Dia tak haram lagi tapi dekat je. Boleh jadi tiba-tiba kambing dia masuk kawasan yang diharamkan. Okey, boleh faham? Tapi kenapa tempat dilarang? Apa dia? Kenapa tempat tu dilarang? Okey. Dia sebab tanah tu bukan tanah dia. Kawasan tu kawasan orang. Tuan kawasan tu dia tak nak kambing, tak nak siapa-siapa pun masuk. Sebab tu dia larang. Jadi Allah tak nak orang buat perkara haram. Kalau orang buat perkara haram, dia seolah-olah masuk kawasan larangan Allah. Okey, boleh faham? Boleh. Iman faham? Faham. Macam contoh. Iman dekat rumah bilik ada berapa? 3. Iman satu bilik, Akil satu bilik, Ibu satu bilik.
Ha? Iman tidur mancil. Satu bilik lagi. Ah. Oh, okey. Satu bilik lagi. Okey. Ada bilik yang dilarang masuk tak? Tak. Semua boleh masuk? Boleh. Tak. Boleh. Okey, tapi semua boleh masuk. Rumah sebelah boleh masuk tak? Tak. Kenapa? Tak boleh. Itu kawasan Dilarang. dia. Sebab itu rumah orang. Okey. Rumah bilik akhir dengan bilik iman. Orang sebelah boleh masuk tanpa kebenaran tak? Tak. Itulah dia. Itulah kawasan larangan. Allah tak suka. Allah pun ada kawasan larangan. Yang haram tu Allah tak suka orang buat. Okey, boleh faham? Okey. Seterusnya, lepas tu okey. Lepas tu Rasulullah SAW cakap lagi. Rasulullah SAW bagi tahu apa dalam badan kita ni, dalam tubuh badan ni ada seketul daging. Daging ni kalau dia baik, badan semuanya baik. Kalau daging ni rosak, satu badan ni semua rosak. Tahu tak apa daging tu? Tak. Tak tahu? Tak tahu. Ni, Nabi SAW kata apa? Ketahuilah ia adalah ia adalah Ketahuilah ini adalah hati. hati. Dalam bahasa Arab, qalb. Ala wahiyal qalb. Qalb ni qalbun. Ni dalam bahasa Arab, tengok sini. Bahasa Arab, al-qalbu. Nampak tak? Al-qalbu. Al-qalbu ni maksud dia jantung. Tapi dalam bahasa Melayu, orang Melayu suka panggil hati. Tapi maknanya dia ialah jantung. Jantung hati lah kita panggil. Okey, kita tengok gambar ni. Qalb tu, jantung tu, dia ada dekat sini. Ni. Ini dalam bahasa Arab dipanggil apa? Qalbun. Dalam bahasa Melayu dipanggil apa? Bahasa Melayu dipanggil apa? Hati. Orang Malaysia panggil hati. Qalbun tu hati, tapi terjemahan qalbun sebenarnya jantung. Inilah jantung. Nabi SAW kata, kalau jantung ni baik, seluruh badan baik. Kalau jantung ni rosak, seluruh badan ni rosak. Jadi kita kena jaga yang mana? Yang paling penting sekali. Jaga jantung ni kena jaga. Okey. Alright, seterusnya. Okey. Sekarang ni kita nak belajar tentang, kita nak kenal sahabat yang cerita pada kita apa yang Nabi SAW ajar ni. Nama dia siapa? Siapa pandai baca ni?
An-Nu'man bin Bashir. An-Nu'man bin Bashir nama dia. An-Nu'man bin Bashir. Okey, siapakah An-Nu'man bin Bashir? Dia adalah bayi pertama yang lahir ketika Nabi SAW ketika Rasulullah SAW pindah ke Madinah. Tahun yang pertama Nabi SAW tinggal di Madinah, lahirlah An-Nu'man bin Bashir. An-Nu'man bin Bashir ni ayah dia memang orang Madinah. Dia adalah bayi pertama anak penduduk Madinah yang lahir lepas Nabi SAW tinggal di Madinah. Masa Nabi SAW pindah ke Madinah, umur Nabi masa tu 53 tahun. Nu'man bin Bashir pun lahirlah ke dunia. Okey. Kemudian ayah dia bukan calang-calang orang. Ayah dia ialah seorang wira perang Badar. Wira tu tahu siapa? Dia adalah pejuang. Dia adalah pejuang. Maknanya dia pernah ikut Nabi SAW dalam peperangan yang nama dia Perang Badar. Perang Badar ni ialah perang paling hebat. Perang paling hebat. Perang yang pertama berlaku ketika Nabi SAW pindah ke Madinah. Perang Badar ni perang yang hebat. Siapa yang masuk Perang Badar ni, dia jadi, lepas selesai perang tu, dia jadi orang yang hebat. Orang Islam, Nabi SAW sangat sanjung mereka ni. Siapa yang ikut Perang Badar, Nabi SAW, dia panggil apa? Sayang. Pangkat dia tinggi. Pangkat dia tinggi. Siapa yang pergi Perang Badar, pangkat dia tinggi. Jadi ayah An-Nu'man ni, nama dia Bashir ni. Bashir ni dia pernah pergi Perang Badar. Tak ramai yang ikut Perang Badar. Jadi salah seorang yang ikut Perang Badar ialah Bashir, ayah kepada Nu'man. Okey. Kemudian An-Nu'man bin Bashir, dia, ulama kata dia adalah sahabat kecil. Sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi SAW ni dia ada beberapa kategori. Ada yang sahabat besar, sahabat yang tua, lepas tu yang pertengahan, lepas tu yang Nu'man bin Bashir ni dia sahabat kecil. Sebab masa Nabi SAW tinggal di Madinah, dia kecil lagi. Okey? Okey. Tengok sini. Tengok ni. Nampak tak? Umur Nabi ketika di Madinah. Nabi tinggal di Madinah selama 10 tahun. Nabi SAW tinggal di Madinah selama 10 tahun. Masa Nabi SAW sampai di Madinah, umur baginda 53 tahun. Lepas tu baginda tinggal di Madinah sampai umur baginda 63 tahun. Masa Nabi SAW berumur 63 tahun, baginda meninggal dunia, wafat. Masa Nabi SAW sampai Madinah, tahun yang pertama tu lahirlah An-Nu'man bin Bashir ni.
Lepas tu dia pun membesar sampai masa Nabi SAW wafat, masa Nabi SAW meninggal dunia. An-Nu'man masa tu umur dia baru 10 tahun. Siapa umur 10 tahun angkat tangan? Tak ada siapa yang umur 10 tahun? An-Nu'man umur dia masa Nabi SAW meninggal baru 10 tahun. Sebab itulah dia digelar sebagai salah seorang daripada sahabat kecil. Okey, seterusnya. Itu sahaja nampaknya. Itu sahaja pelajaran malam ni. Dan apa yang kita dah belajar malam ni, pertamanya kita dah belajar tentang hadis yang ke-6, iaitu hadis yang Nabi SAW sebut di dalamnya tentang halal, haram dan syubhat. Kemudian kita juga belajar tentang seorang daripada sahabat Nabi SAW yang bernama Nu'man bin Bashir. Okay. Yang halal ni, halal dan haram ni perkara yang jelas. Jelas kita boleh buat, itu dipanggil halal. Jelas kita tak boleh buat, itu dipanggil haram. Tapi ada perkara yang kita tak tahu dia halal ke haram. Itu dipanggil apa? Kita tengok sekejap lagi. Okey. Lepas ni kita ada quiz. Sebelum tu, sekejap . Dia alright. Kita jumpa. Okay. Okay, nampak ke tak? Okay, ini ada satu perkataan yang kita belajar malam ni. Okay. Sekarang ni, okay, pilih. Kita. Akhil dulu. Akhil dulu pilih. Ni tentang apa? Perkataan ni kita belajar malam ni. Okay, kita bagi 2 saat sahaja untuk pilih huruf. Okay, Akhil mula. A. Alright. Okay. Iman pula. Iman sedia? 1, 2. Huruf apa Iman? Satu. Y. Y. Okay. Okay, I. Akhil pula. I. Akhil apa? I ke Y? Alah, dah tulis, dah ambil Y dah. Okay, Iman pula. Akhil pula, Akhil. S. S. Okay. Iman. 2 saat.
U. Satu, U. Okay. Kil. Dua B. saat. Satu, dua. B. Okay. B. Okay, Iman. Bermula dari sekarang. Satu, dua. Terlambat. Terlambat. Okay. Akil. H. H. Okay, betul. Okay, Iman. L. L. Tadang. Okay, salah. T. Kil. T. Oh, selamat. Okay, apa jawapannya? Syubhat. Okay, syubhat ni apa? Yang tak tahu haram atau halal. Okay, bagus. Perkara yang tidak jelas sama ada dia halal ke haram, kita tak pasti. Okay, terbaiklah. Okay, sekarang ni kita ada satu lagi quiz. Okay, baru masuk. Okay, ready? Dah save belum? Ready. Okay, satu, Dah. dua, tiga. 4, 3, 2, 1. Dan apa yang perlu kita buat terhadap Syubhat. Alright. Bukan nama. Iman mendahului. Okay. Akil merah. Betul. Iman oren. Apakah di antara mereka ialah seorang tak ikan habis sebelum boleh? Tak, kenapa jadi macam ni? Jadi macam mana? Aduh. Kita lagi. Zat. Sikit Iman. Habis dah Iman? Dah. Oh, Iman menang. Okay, tunggu. Kil. Tak, tadi tu tersalah tekan. Okay. Cepat habiskan. Okay, 3. Satu lagi soalan. 4. Betul. Okay. Pemenangnya ialah Iman Fatullah. Yeay. Lah. Okay. Tadi Okay. ada data. First ialah Iman Fatullah. Oh, tiada data. Okay. Alright. Okay, itu saja malam ni. Kita sambung lagi kemudian insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mana ya? Bye. Bye. Hai. Hai. Dia macam ni lagi.